Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah doakan semuanya berada dalam keadaan sihat wal afiat insya-Allah, dan semoga sentiasa terus bersemangat. Ya, insya-Allah kita cuma tinggal lagi beberapa hari sahaja lagi, tak sampai sebulan untuk menduduki peperiksaan SPM calon-calon 2020. Stay motivated, insyaAllah. Teruskan bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan teruskan bagaimana kita nak skor A atau A+ dalam kertas 2 Pendidikan Islam SPM. Dan sebelum ni Ustazah dah jelaskan tentang ayat-ayat yang penting untuk ayat-ayat kefahaman tingkatan 4 dan 5. Dan hari ini kita akan tengok pula hadis untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jom kita teruskan. Baiklah, tajuk hadis. Cuba anak-anak pelajar lihat. Tajuk tingkatan 4 iaitu makanan yang baik dan juga hadis perpaduan. Manakala untuk tingkatan 5, hidup di dunia ibarat perantau dan juga orang beriman kekasih Allah. Okey, bila kita tengok daripada tahun 2009 hingga tahun 2019. Okey, tengok hadis memang setiap tahun 3 hadis sudah pasti akan keluar. Okey, untuk makanan yang baik 2016, 17, 18 berturut-turut. Okey, untuk perpaduan 2016, 17, 18 tak keluar, 19 pula. Untuk hadis hidup di dunia ibarat perantau 17, 18, 19, dan orang beriman kekasih Allah tahun 2018 dan 19. Jadi kebanyakan negeri yang Ustazah buat analisa mensasarkan tajuk makanan yang baik, perpaduan dan juga orang beriman kekasih Allah. Walau bagaimanapun insya-Allah kita akan tengok semua hadis cuma mungkin anak-anak di akhir nanti fokus lebih kepada 3 hadis yang disasarkan insya-Allah. Baiklah. Tajuk yang pertama makanan yang baik. Apa yang penting dalam tajuk ini? Di sini dia menekankan tentang 2 perkara dalam ayat yang diceritakan oleh Rasulullah oleh makan yang baik, minat thayyibat, kulu minat thayyibat wa'malu solihah, dan beramal soleh. Jadi 2 ini sangat penting. Okey. Seterusnya, isi penting dalam hadis ialah berkaitan dengan perkara haram. 4 kali yang haram ni. Wa ma ta'amuhu haram, wa ma syarabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram. Jadi ada 4 jangan lupa, iaitu makanannya, minumannya, pakaiannya dan suapannya. Mat'am makan, masyurab minuman, malbasuhu ni ialah pakaiannya haram, dan wa ghuziya bil haram dia makan ataupun disuap dengan sumber ataupun makanan yang haram juga. Jadi suapannya juga haram, maka fa anna yustajabulah. Doa tak akan diterima oleh Allah lah kan. Bagaimana Allah nak terima doa daripada orang yang berdoa daripada perkara-perkara yang haram ini. Baik, poin penting lagi dalam hadis ini adalah berkaitan dengan hubungan makanan dan ibadat. Jawapan mesti ada kaitan lah kan, makanan dan ibadat. Jangan cerita makanan saja atau ibadah saja. Mesti kaitkan. Contohnya, makan makanan yang baik, amal ibadahnya diterima Allah. Atau sebaliknya, jika makan makanan yang haram, maka amalan dan doa tidak diterima Allah. Begitu juga jika soalannya kaitkan dengan pakaian. Dengan pakaian yang haram, maka amalan ibadahnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada kedua-dua kaitan tadi. Okey, seterusnya. Kita lihat lagi, masih lagi dalam hadis makanan yang baik. Okey, soalan yang berkaitan, kalau kita rujuk dari soalan tahun-tahun yang lalu, kebanyakannya berkaitan dengan hikmah makan makanan yang baik, cara nak mengenal makanan yang baik, ciri makanan yang haram, contoh makanan yang haram atau contoh makanan yang baik, dia bertukar-tukar. Hikmah meninggalkan makanan yang haram, akibat makan makanan yang haram, dan syarat makan yang haram dalam keadaan yang darurat. Ada syarat-syaratnya. Inilah soalan-soalan yang berkaitan yang selalu keluar diulang-ulang sejak sebelum ni lah. Dan kalau kita tengok sini ciri makanan yang haram. Ini contoh ciri makanan yang haram, dibuat dari bahan yang haram. Makanan yang memudaratkan anggota badan ataupun fikiran kita. Kalau makanan dia boleh merosakkan tubuh badan kita lah. Kita makan benda yang haram. Jika minum yang haram boleh memabukkan dan merosakkan minda atau fikiran kita. Kemudian makanan ada dalil pengharamannya juga.
Seperti contohnya makan khinzir, babi, haram disebut dalam Al-Quran. Dan makanan dari sumber yang haram, pekerjaan yang haram menyebabkan makanan yang dimakan itu juga adalah haram. Jadi anak-anak ingat bahan yang haram, memudaratkan badan atau fikiran, ada dalil pengharaman dan juga sumbernya haram. Sah ini mengharuskan yang haram kerana darurat. Asalnya haram, tak boleh makan. Tapi diharuskan kerana keadaan darurat. Contoh seorang yang mungkin tersesat di dalam hutan, tidak ada binatang yang dia jumpa atau makanan yang dia boleh makan kecuali khinzir. Maka dia makan dibenarkan. Sebab apa? Dalam keadaan darurat. Syarat rukhsah makan atau minum yang haram. Yang pertama, hanya terdapat makanan atau minuman itu sahaja. Tak ada yang lain. Tapi kena cari dulu yang lain. Makan sekadar atau minum sekadar untuk menyelamatkan nyawa. Dan makan atau minum bukan untuk kenyang. Jangan sampai kenyang. Baiklah. Seterusnya kita lihat pula soalan yang berkaitan dengan pakaian. Okey. Pakaian yang baik. Bila soalan berkaitan dengan pakaian ni, setakat ni ada ciri dengan cara. Apa beza dia? Okey, kalau pakaian yang baik dari segi ciri dia tu pakaian yang menutup aurat, tak menampakkan tubuh. Okey, sedangkan cara pula pakaian yang bagaimana? Dia ada kata kerja. Sebab cara kan? Cara. Jadi, mestilah menutup aurat. Bertudung labuh. Kan? Jadi pakaian tu mesti dia, cara tu dia mesti kaitkan dengan kata kerja. Sama ada imbuhan me ataupun menggunakan imbuhan ber. Okey, kalau yang pakaian, ciri pakaian yang baik tadi tu, okey, kita perincikan lagi. Ciri dia pakaian tu menutup aurat dan sopan, pakaian yang tidak nipis atau ketat. Sebab ni ciri pakaian. Pakaian yang tidak menampakkan susuk tubuh dan tidak memakai pakaian yang berlawanan jantina ataupun memakai pakaian agama lain, pakaian ibadat agama lain. Okey. Seterusnya kita lihat lagi berkaitan dengan hadis makanan ni lagi. Ini selalu kita terlepas pandang. Cuba lihat kalau soalannya berkaitan dengan sebab larangan. Contoh sebab dilarang makan makanan yang haram. Jawapan dia mesti dalam bentuk negatif. Sebab apa? Sebab bila kita makan yang haram ni, kenapa Allah larang? Sebab kerana dia menyebabkan boleh berlaku pergaduhan. Contoh dia minum yang haram, mabuk, bergaduh. Boleh memutuskan silaturahim. Okey, itu contohnya. Ingat, sebab mesti jawab kalau sebab larangan. Okey, sebab larangan ni benda negatif. Jadi sebab larangan, jawapan dia mesti dalam bentuk negatif. Apa? Contohnya, menyebabkan pergaduhan. Negatif lah kan pergaduhan tu. Okey, kalau hikmah. Hikmah larangan. Hikmah ni something yang positif lah biasanya kan, kebaikan. Okey, jadi hikmah larangan, jawapannya dalam bentuk positif. Contoh, dapat mengelakkan zina. Elakkan zina. Positif lah tu sebab kita tak mahu buat zina. Memelihara maruah diri. So, pastikan anak-anak jelas dengan soalan sebab larangan ataupun hikmah larangan. Bukan untuk tajuk ini saja, begitu juga dengan tajuk-tajuk lain. Okey, itu teknik dia. Hikmah rukhsah, terangkan. Kalau soalan dia kata terangkan hikmah rukhsah makan minum yang haram. Apa hikmah dia? Apa kebaikan dia? Allah bagi kelonggaran untuk makan atau minum yang haram. Yang pertama, Islam mewajibkan umatnya menjaga nyawa kerana ia sesuatu yang berharga. Yang ni soalan terangkan, maka jawapan dia mesti ada. Memberi kelonggaran ketika darurat pada umat Islam untuk menyelamatkan nyawa. Untuk menyelamatkan nyawa. Yang ketiga, contoh jawapannya, melambangkan bahawa ajaran Islam sangat mulia kerana tidak membebankan umatnya. Ingat Okey, ini contoh untuk jawapan bagi soalan terangkan. Dan ini dikaitkan dengan hikmah makan rukhsah makan minum yang haram. Faham soalan ni Hikmah tu kebaikan, rukhsah tu kelonggaran yang diberikan. Apakah kebaikan? Allah memberikan kelonggaran untuk makan minum yang haram. Dengan syarat-syarat lah. Kan yang tadi kita dah bincang, syarat dia mestilah tidak ada makanan yang lain dah, dan itu hanya sekadar menyelamatkan nyawa. Ini contoh soalan SPM tahun 2007. Nampak ciri, syarat. 2009 pun ciri makanan lagi. Okey, kebaikan, cara menghindari daripada makan yang haram. 2011 ciri lagi, kepentingan mengutamakan yang baik. Okey, kebaikan samalah kan. Ciri lagi 2012, hikmah menjauhi makanan minuman yang haram. Okey, dan soalan pengajaran 2013 ciri makanan, hikmah makan makanan yang halal, hubungan antara makanan dan ibadah. Okey, ni contoh soalan-soalan yang lalu. Baik, kita tengok pula 2016 masih lagi ciri makanan.
Tapi kali ni dia nak makanan yang haram. Baca sampai habis ya. Tadi ciri makanan yang halal, ciri makanan yang baik. Ini nak ciri makanan yang haram. Keburukan makan makanan yang haram ni sebaliknya lah daripada kebaikan makan makanan yang halal. Kan? Kalau makan yang halal dapat menjaga kesihatan tubuh, keburukan makan makanan yang haram pula menyebabkan kesihatan kita terganggu, kan? Islam tidak membebankan, bahkan memudahkan umatnya. Buktikan kebenaran pernyataan di atas dengan mengemukakan hujah. Ini soalan kebat. Jadi bukti apa Islam tidak membebankan umatnya. Jadi contoh kita boleh bagi tadilah, kan? Boleh dibenarkan makan makanan yang haram dalam keadaan darurat. Kemudian kita huraikanlah. Sampailah kesimpulan. Okey, soalan 2017, 2 ciri pakaian. Nak tengok Sebelum ni banyak tanya tentang makanan, kan? Tapi kali ni ciri pakaian yang dilarang dalam Islam. Kemudian kesan pakaian yang tidak menepati tuntutan Islam. Dan 2 usaha yang boleh kita lakukan untuk mengajak rakan kita berpakaian menurut Islam. InsyaAllah soalannya tak susah, cuma hati-hati Ini ciri pakaian yang dilarang. Okey, pakaian yang apa? Jarang, kan? Pakaian yang tidak menutup aurat, pakaian yang ketat. Kesannya pula boleh menyebabkan apa? Ni jelaskan, jelaskan, tak perlu hurai panjang sangatlah. Ada 4-5 patah perkataan dah mencukupi. Okey, kesan pakaian yang tidak menutup aurat contohnya menyebabkan apa? Berlakunya fitnah ataupun boleh menyebabkan gejala sosial. Okey, usaha yang boleh kita lakukan untuk mengajak rakan berpakaian menurut syarak. Senang saja, kan? Kalau usaha daripada pihak kita, kita boleh guna clue nasi ayam lazat. Kita nasihat dia, kan? Nasihat. Kemudian kita ajak dia, kemudian kita laporkan pun boleh lah kalau masih lagi dia enggan. Tapi yang paling tepat adalah kita nasihat dia, kita ajak dia, kita boleh bagi hadiah kepada dia pakaian ataupun tudung untuk menutup aurat. Soalan seterusnya 2018. 2018 soalannya berkaitan dengan ciri makanan yang halal. Okey, ciri makanan yang halal. Kemudian cara mengenal pasti makanan yang halal. Kan? Ini pun tak susah. Kita melihat daripada apa logonya, kan? Kemudian kita lihat daripada bahan, ingredients, bahan-bahan yang ada di pack balutan makanan tersebut. Okey. Kemudian kita mungkin membeli, kalau makanan tu kita beli daripada kedai orang Islam, kan? Yang diusahakan oleh orang Islam. Kemudian kepentingan memakan makanan yang halal dan baik dalam hidup, ini pun tak susah lah. Hadis tingkatan 4 seterusnya ialah tajuk perpaduan teras kemajuan. Untuk hadis ini, anak-anak tengok dalam hadis ni kita ada 5 kali la. Okey. La, jangan dengki, jangan tipu menipu, jangan benci membenci, jangan berpaling muka dan jangan berjual beli atas jualan orang lain. Okey. Apa dia maksud dengki? Perasaan kurang senang melihat kelebihan orang lain, berharap ia hilang. Kadang-kadang dia ada juga tanya maksud. Tipu menipu, apa maksud dia? Perbuatan atau tutur kata yang berkaitan dengan jual beli, berkaitan ada typo. Dengan jual beli yang tidak jujur. Okey, perbuatan tutur kata yang tidak jujur berkaitan dengan jual beli lah. Benci membenci, perasaan marah atau tak senang dengan orang lain. Berpaling muka, sombong atau tidak bertegur sapa. Kemudian pentingkan diri. Jual beli atas jualan orang lain iaitu membatalkan jual beli orang lain untuk kepentingan diri. Orang sedang beli, kita pula beli atas belian dia. Ataupun menjual atas jualan orang lain juga dilarang. Okey, ini 5 kali dengki, tipu, benci, paling muka dan jual beli atas orang lain. Okey, seterusnya dalam tajuk perpaduan teras kemajuan ini juga ada 4 kali la. Selepas yang tadi tu, kan, dia ada apa? Yang sebelum ni ada 5. Okey, ditambah lagi dilarang apa? Menzalimi orang lain, mengecewakan orang lain, membohongi orang lain dan menghina orang lain. Dan di hujungnya ada 3 kali lagi haram. Kullu muslim haramun, kan? Dilarang membunuh, dilarang merampas harta dan mencuri, dilarang mencabul kehormatan. Okey. Kita lihat langkah-langkah ke arah perpaduan, memupuk kasih sayang, mengamalkan budaya tolong-menolong, bertolak ansur antara rakan atau jiran, mengamalkan budaya ziarah menziarahi. Dan cara mengekalkan perpaduan. Sama, kan? Cuma ingat bila cara wajib ada imbuhan ni ataupun ber. Itu mengamalkan sikap tolong-menolong antara anggota masyarakat,
menghormati budaya orang lain, mengamalkan budaya ziarah menziarahi, bertolak ansur antara satu sama lain. Okey. Dan kalau soalan berkaitan dengan sebab kenapa Islam melarang ataupun sebab Islam melarang umatnya melakukan perbuatan negatif. Okey, sebab apa? Sebab akan menimbulkan pergaduhan, memutuskan silaturahim, ekonomi menjadi mundur dan aktiviti masyarakat tidak berjalan lancar. Antara contoh jawapan dia. Nampak semuanya dalam bentuk negatif sebab larangan. Seterusnya kita lihat SPM 2015 yang kata 5 kali la tadi kan, la tahasadu, la tanajashu, la tabaghadu, la tadabaru, la bai'a ba'dukum ala bai'a ba'd. Okey, ni 5 yang pertama, 5 la. Yang kedua pun ada 4 lagi la. La yazlimuhu wa la yahzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahqiruhu. Tadi dilarang apa? Asad dengki. Tabaghadu, la tabaghadu dilarang menipu, benci membenci. Wala tadabaru dilarang berpaling muka. Wala bai'a ba'dukum ala ba'd, dilarang kita menjual ke atas jualan orang lain. Begitu juga kalau membeli atas belian orang lain. Kemudian la lagi yang di bawah ni, la yazlimhu, orang Islam ni dia tidak menzalimi. La yakhziluhu, dia tidak mengecewakan orang lain. Wala yakzibuhu, dia tidak menipu atau berdusta. Dan dia tidak menghina orang lain. Wala yahqiruhu, tidak menghina orang lain. Kemudian di bawah ni ada lagi 3 saya lupa gariskan ni. Kat sini ada haramun. Haram apa dia? Damuhu maluhu airduhu. Di haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Maksudnya haram kita membunuh dia, haram kita mengambil harta dia, mencuri, merompak dan sebagainya, dan haram kita mencela, mengaibkan roh dia ataupun kita mencabul kehormatannya. Okey. Seterusnya kita lihat. Baiklah, masih lagi hadis perpaduan soalan SPM 2010 kita tengok soalannya berkaitan dengan sifat yang dilarang, 2 sifat yang dilarang. So kita ambil daripada hadis tadilah sifat-sifat negatif. 2 akibat mengamalkan sifat berpaling muka. Wala tadabaru tu kan. Kemudian usaha memupuk semangat setia kawan. Okey. Kemudian ditanya maksud kalimah bergaris tahasadu, tanajashu, tabaghadu. Kalau ada perkataan la baru kita boleh tulis jangan berhasad dengki. Tapi kalau soalannya tahasadu sahaja, jawapannya jangan bubuh jangan ataupun tidak mesti letakkan maksud kalimah itu sahaja, iaitu berhasad dengki. Baik. Soalan 2012 perbuatan. Samalah tu sifat perbuatan negatif. Cara mengekalkan perpaduan dan kesan mengekalkan perpaduan. Itu 2012. Okay, kita teruskan, kita tengok soalan 2015 pula. Ini complicated sikit soalannya. Tapi anak-anak jangan risau. Walaupun kita tengok dia punya stem dia tu kan. Ataupun dia bagi maklumat-maklumat ni yang merisaukan kita. Tapi fokus kepada soalan. Okey, dia bagi ayat Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa saudara kami. Ini dikaitkan dengan persaudaraan. Kemudian maklumat 2 dikaitkan dengan tikam dari belakang. Maksudnya ni peribahasa kan. Maksudnya kawan yang baik daripada kita tu kadang-kadang buat sesuatu yang tak baik di belakang kita. Okey. Okey, daripada maklumat 1, maklumat 2, terangkan bagaimana sifat-sifat negatif menyumbang kepada perpecahan. Sebenarnya soalan ni di sini je. Cluenya kalau tengok di sini pun dah memadai. Ni kadang-kadang dia jadi gangguan pula lah kan. Anak-anak dah risau cerita pula tentang ayat ataupun peribahasa ni. Tak perlu kita cerita panjang lebar di situ. Poinnya di sini bagaimana sifat-sifat negatif menyumbang pada perpecahan umat Islam dalam sebuah negara. Satu isi dia. Bagaimana sifat-sifat negatif ni menyumbang pada perpecahan. Okay, mungkin kita boleh ambil satu contoh. Sifat apa dia? Benci membenci contohnya. Kemudian kita ceritalah apa kesan dia kepada perpecahan umat Islam. Huraikan. Kemudian ada contoh atau kesan dan seterusnya kesimpulan. InsyaAllah. Okay, tak susah Okay. Soalan seterusnya. Baca dan faham kedua-dua. Kemudian huraikan hujah anda kenapa umat Islam diperintahkan saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Okay, soalannya apa? Mengapa umat Islam diperintahkan saling kasih mengasihi? Itu soalannya. Jadi kita kena faham soalan. Allah suruh orang beriman tu bersaudara kan. Kemudian tak beriman seorang daripada hadis Nabi ni sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya. Okay, dikaitkan kasih sayang. Jadi soalannya di sini. Mengapa umat Islam diperintahkan untuk saling kasih mengasihi antara satu sama lain? Okay. 2016
Soalannya berkaitan dengan potongan hadis at-taqwa hahuna. At-taqwa di sini kan, Nabi menunjuk kepada dadanya. Kemudian hikmah mengekalkan perpaduan, maksudnya kebaikan lah, mengekalkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Okey, soalan 2016 lagi. Okey, berdasarkan slogan ini dan juga pemahaman hadis yang dikeluarkan, bagaimana perpaduan dapat diamalkan dalam kalangan murid sekolah. Okey, ingatlah, kalangan murid di sekolah. Dia anak-anak kena baca soalan sampai habis. Okey, soalan 2017, sifat tersebut lagi. Nampak kan? Masih lagi ulang sifat tersebut. Sebab umat Islam masih saling dengki-mendengki. So kita lihat baliklah apa punca kepada saling dengki-mendengki. Okey, kemudian pendapat mengapa umat Islam perlu berpegang teguh pada ayat di atas dalam memastikan kelangsungan ukhuwah Islam terjalin. Okey, ayat ni surah Ali Imran ayat 103. Pegang teguhlah kamu pada tali Allah, agama Allah, jangan kamu bercerai-berai dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan. Jadi anak-anak ini hanyalah sebagai pencetus soalan. Tapi anak tengok sini, soalan dia lah. Kenapa kita perlu pegang teguh di sini, apa dia? Pegang teguh pada tali Allah, agama Allah. Kan? Dalam memastikan kelangsungan ukhuwah umat Islam terus terjalin. Okey, dengannya adanya ikatan ukhuwah tadi berpunca daripada tali Allah, daripada agama Allah, daripada berpegang kita kepada ajaran Islam yang sebenar. Dengan itu dapat menyatukan hati kita. So kita berikan pendapat lah, huraikan, bagi contoh dan kesimpulan. Okey, soalan 2019 berkaitan dengan perbuatan menzalimi dan menghina sesama Islam. Jelaskan hadis di atas. Contoh perbuatan menghina dalam kalangan remaja sekolah. Jadi fokus kepada remaja sekolah. Jangan guna dah perkataan hina. Jangan kita sebut menghina rakan, menghina ibu bapa rakan. Tak boleh. Kita kena tukar. Jangan ambil perkataan ini. Seperti kita mengutuk rakan, menjatuhkan maruah dia. Okay, memalukan dia di hadapan orang lain, mengatakan sesuatu yang buruk tentang seseorang. So, jangan guna istilah menghina. Kalau kita sebut lagi perkataan menghina seperti kita mengambil semula soalan, maka tak ada markah. Guna selain perkataan itu tapi yang membawa maksud menghina. Okey. 4 sebab Islam larang perbuatan tersebut dan 2 pengajaran daripada hadis. Okey, insya-Allah ini anak-anak boleh jawab. Baiklah. Baik, datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan kekurangan daripada ustazah. Ustazah minta anak-anak terus belajar, berusaha, baca, seterusnya kita berdoa dan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kejayaan pasti milik kita. Man jadda wajada. Siapa yang berusaha dia pasti akan berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi.